Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Didik TV KPM bersama-sama dengan saya Azhar Helmi. Kita nak belajar sama-sama dan kita nak ulang kaji sama-sama subjek literasi dan numerasi matematik tambah dalam lingkungan 10. Siapa cikgu yang akan bersama dengan kita pada pagi ini? Jom kita saksikan dulu profil guru ini. Baik, sekarang ni mana cikgu kita ni? Cikgu Laila ni kan? Aduh, tak sampai-sampai lagi cikgu kita ni. Assalamualaikum, Azhar. Waalaikumsalam. Cikgu, apa khabar cikgu? Khabar baik, Alhamdulillah. Cikgu bawa apa tu cikgu? Medium pun ada bawa buat urin untuk Azhar. Wow. Tapi Medium nampak Azhar pun ada buat urin ya? Kebetulan saya beli semalam cikgu. Madam, ada 3 biji. Nah, untuk Azhar. So, Madam tambah lagi ni? Ya, wow. Madam tambah saya lagi dah ada 3, saya tambah lagi 2. Baik, terima kasih banyak Madam. Sama-sama. Itu dia. Baik. Terima kasih. Hari ini saya dah dapat 5 biji limau. Saya ada 3, Madam bagi 2, so jadi 5. Dan juga hari ini Madam kita nak belajar berkenaan dengan literasi dan numerasi matematik tambah dalam lingkungan 10 Madam. Ya, betul. Tapi sebelum tu Madam, SOP tetap jangan dilupakan. Macam saya dan Madam sekarang ni kami menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Kami pakai pelitup muka dan yang paling penting Madam, kita ada gel pembasmi kuman. Ya, betul. Kita nak kena gunakan gel pembasmi kuman, sama-sama kita nak memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19. Okey, saya dah pakai, Madam pun dah pakai, anda semua pun dekat rumah boleh je pakai gel pembasmi kuman ataupun gunakan air dan juga sabun. Baik Madam, kita boleh buka kita punya pelitup muka. Ini yang paling penting, suka saya nak ingatkan diri saya dan anda semua yang mana kalau kita dah pakai pelitup muka, bila buka jangan buang rata-rata kan, ada kuman, ada bakteria, kita dah bersihan cum-cum tu kan. So jangan buang rata-rata. Letak dalam kes masing-masing ataupun letak dalam ziplock masing-masing ataupun boleh simpan dalam saku anda. Baik, Madam. Kita tak berdua sahaja Madam. Kita nak bagi meriah studio kita ni. Kita nak ajak adik-adik kita daripada Sekolah Kebangsaan Kampung Ceras Baharu Kuala Lumpur bersama dengan ibu mereka. Assalamualaikum, apa khabar semua? Khabar baik. Wow, cerianya ibu pula. Cerianya anak-anak dan juga ibu-ibu sekali lah kan. Bersama dengan kita pada pagi ni. Baik, Madam, kita nak berkenalan dengan pelajar-pelajar kita, boleh Madam? Boleh. Okey. Siapa yang nak mula perkenalkan diri dulu? Silakan. Semua ceria kan Azhar? Semua sangat ceria. Okey, silakan Alif. Silakan Alif. Assalamualaikum, Megamela, Abang Azhar. Waalaikumsalam. Nama saya Mama Alif bin Nasarizal. Saya dari SK Kampung Ceras Baharu. Terima kasih, Madam. Wow, terima kasih adik Alif. Kita nak teruskan dengan adik kita yang seterusnya. Kita persilakan adik Aimi. Silakan Aimi. Assalamualaikum kawan-kawan. Nama saya Imanina binti Mama Azizullah. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Kampung Ceras Baharu. Umur saya 9 tahun. Terima kasih, Madam. Baik, terima kasih Aimi. Itu dia cerianya. Aimi kan cantik, comel. Baik, kita teruskan dengan yang seterusnya. Adik Umar. Silakan Umar. Assalamualaikum semua. Saya Umar bin Ahmad Yahya. Umur saya 8 tahun. Saya bersekolah di SK Kampung Ceras Baharu. Terima kasih semua. Baik, adik yang seterusnya Amsyar. Silakan Amsyar. Assalamualaikum. Nama saya Mama Amsyar Khalid bin Saiful Nizam. Umur saya 8 tahun. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Kampung Ceras Baharu. Terima kasih, Madam. Baik, terima kasih Amsyar. Dan the last one, adik Nur Alia Sofia. Silakan. Assalamualaikum. My name is Nur Alia Sofia binti Muhammad Izwan Shah. I am 9 years old.
I'm from Sekolah Kebangsaan Kampung Ceras Baharu. Thank you, Madam. Baik, thank you so much. Adik kita Nur Alia Sofia bersama-sama kita ke-6 nak ke-5. Ya. Pelajar-pelajar kita ni sangat ceria, sangat-sangat luar biasa, Madam. Tapi Madam, sebelum kita mulakan kelas kita, sama-sama kita nak kupas buah orange, buah limau ni kejap lagi. Kita nak tengok dulu, Madam, video cikgu Madam lah mengajar dan juga menyanyi dalam kelas. Wah, bukan setakat mengajar, menyanyi lagi. Jom kita saksikan video ni. Okey, bagus. Satu jumlahnya berapa? 1 tambah 1 jumlah berapa? Lagi? Cubalah kira. 1 tambah 2 jawabnya 3. Kira 1 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nampak salah kat sini? Matematik tak boleh cuai sayang. Matematik tak boleh cuai. Dia cuai 1 je, dah salah. Okey? Buat 7. Okey, nyanyi lagi lagu tadi. 1, 2, 3. 1 tambah jumlahnya 2. Cubalah kira. 1 tambah 2 jawabnya 3. Balik. 1 tambah 2 jawabnya 3. Itu dia. Madam, memang dalam kelas Madam akan masukkan elemen nyanyi ke Madam dalam Ya. pengajaran Madam? Ya, Azhar, betul. Dalam nyanyian ni mereka lebih tertarik untuk belajar. Okey, so pun jadi taklah boring Madam, Ya, kan betul. juga tak mengantuk juga. Baik, Madam, apa yang kita nak belajar dalam literasi dan juga numerasi matematik tambah dengan topik kita ni, tambah dalam lingkungan 10, Madam? Ya, okey. Azhar lihat ya. Ya. Kita sama-sama lihat. Alright. Hari ni kita belajar tentang program plan. Ya. Okey, untuk pengetahuan Azhar, ya, program plan ialah program literasi dan numerasi. Literasi dia terbahagi kepada subjek matematik dan bahasa Inggeris. Oh, Bahasa Melayu. Yes. gabungan dua subjek ni, Madam, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dan juga matematik. Ya. Ya. Okey, untuk sekolah rendah Azhar. Yep. Okey, ini adalah pengertian dia. Objektif program literasi dan numerasi sekolah rendah. Objektifnya meningkatkan tahap literasi dan numerasi murid tahun 2 dan tahun 3 dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan matematik. Ya. Memastikan murid tahun 2 dan tahun 3 mencapai sekurang-kurangnya tahap penguasaan minimum, iaitu tahap penguasaan TP3 dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan matematik. Juga meningkatkan kemahiran guru dalam pengajaran dan pembelajaran yang berfokus dan terbeza dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga matematik. Itu Okey. adalah objektif program plan yang kita nak terangkan pada hari ini. Okey. Untuk subjek matematik. Baik, Madam. Maksudnya ketiga-tiga elemen bahasa ataupun subjek tadi digabungkan menjadi satu. Ya. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga matematik. Matematik. Okey. Baik, Madam. Okey, sementara kita nak bagi ruang dan peluang kepada adik-adik kita untuk ready semua kat rumah juga untuk nak ready untuk belajar. Kita nak berhenti seketika. Anda semua jangan ke mana-mana, kembali selepas ini.
PM. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada anda yang baru saja tonton. Baik, kita bersama dengan cikgu kita, Cikgu Lela. Yang mana kita nak belajar topik kita untuk hari ini adalah tambah dalam lingkungan 10, cikgu. Betul. Baik, saya tak nak lengahkan masa, saya nak terus serahkan kepada cikgu sambil saya nak try kupas lah, cikgu, buah oren ni. Silakan, madam. Okey, Azhar, tajuk kita pada hari ini. Tadi Azhar tengok ya, madam bawa bakul. Dalam bakul ada buah oren. Kebetulan Azhar pun ada 3 biji buah oren. So, bila madam bagi Azhar 2 biji buah oren, kesemua sekali jumlah kesemua sekali buah oren berapa, Azhar? 5, madam. 5 biji oren. Itu merangkumi adalah proses tambah, iaitu jumlah hasil dua nombor, iaitu menjadikan hasil nombor yang ketiga. Okey. Baik, madam. Right. Okey. Azhar tengok di sini, penambahan, apa maksud penambahan? Ialah operasi yang mencantumkan dua nilai nombor untuk menghasilkan nombor ketiga yang dinamakan jumlah atau hasil tambah. 2 biji oren dan 3 biji oren menghasilkan 5 biji oren. Itu nombor yang hasil yang ketiga. Begitu juga Azhar. Azhar lihat ya. Okey, murid-murid di rumah juga di studio lihat konsep tambah. Konsep tambah. Okey, Azhar lihat. Kita lihat sama-sama. Okey, madam tanya Azhar dulu. Berapakah jumlah manik ini? Okey, jumlah manik yang berada di atas bot hitam ni adalah 5, madam. 5 biji manik. Okey, sekiranya Azhar, madam tukarkan kepada warna yang berlainan. Tapi manik juga Azhar. Okey, kumpulan yang sama, jenis yang sama, manik juga. So, berapa jumlah manik ni Azhar? Masih menjadi 5, madam. 5. Jadi Azhar nampak tak? Ada 2 kombinasi nombor di situ, Azhar. Mana manik yang berwarna hijau adalah nilainya 4. Manik yang berwarna merah nilainya 1. Jadi 4 dan 1 4 dan 1 jadi 5. Itu adalah kombinasinya. Itu kita kena ajar murid dengan konsep dulu. Benda mawujud dulu, Azhar. Okey. Selain daripada itu, untuk mendapatkan hasil 5, apakah lagi kombinasi nombor lain? Mungkin 2, 3, madam? Ya, betul. 2 biji manik yang berwarna hijau dan 3 biji manik yang berwarna merah. Juga menghasilkan 5 biji manik. Okey. Kita beralih kepada cube, Azhar. Okey. Alright. Cube. Ada berapa cube? Kita kira sama-sama Okey. Itu cube yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alright. Kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti murid akan kira macam tu. Cikgu akan tanya berapa bilangan cube yang berwarna kuning. So, jumlah nilainya ialah 8. Okey, sekiranya madam tukar warna dan madam letak di sini, Azhar. Jadi murid akan kira brown. Kuning tu ada 7. 7 yang coklat ni ada 1. Maknanya kombinasi 7 dan 1 juga menjadi 8. Itu yang dimaksudkan konsep tambah. So, senang sebab kita dapat nampak dengan mata kita, madam. Begitu juga Azhar. Sekiranya madam tukar, madam tambah yang coklat tu, madam kurangkan warna kuning. Okey, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 jadinya tetap 8. Yes, tetap 8. Jadi kombinasi 8 ialah 6 dan 2. Nampak di situ ya, Azhar. Kita juga, cikgu-cikgu juga boleh menggunakan batang aiskrim. Ikut kreativiti cikgu. Itu kreativiti cikgu. Ingat zaman kecil-kecil dulu madam makan aiskrim. Ya. Okey, Azhar lihat ya, ada 4. Okey, 4 batang aiskrim. Yang berwarna merah. Yang berwarna merah. So, hasil 4 kan? Bagaimana? Apakah untuk menghasilkan 4, apa nombor lain? Kombinasi nombor lain? Mungkin madam 2, madam? Ataupun 3 dan 1. Kita ikut step Azhar. 3 dan 1. Kita keluarkan 1. Yes, 4. Begitu juga Azhar. Boleh buat macam ni. 2 dan 2. Kombinasi. Jadi murid nampak dengan jelas. Oh, begitu konsep tambah. Kombinasi 2 nombor menjadikan 1 nilai jumlah atau hasil. Maksudnya kalau sekiranya mereka mendapat soalan,
3-1, so mungkin pelajar-pelajar boleh membayangkan. Yes, betul. 3 kuih Elmer London ditambah dengan 1 kuih batang buruk jadinya 4. Betul, asal betul. Ya. Benda tu membayangkan. Ya. Saya memang suka mengajar, cikgu-cikgu matematik suka mengajar menggunakan bahan maujud. Jadi daripada bahan maujud tu mereka boleh membayangkan. Ya. Dan tangkap dengan lebih cepat Lebih cepat. dalam pengiraan. Ya, mungkin orang kata apa, secara tak langsung boleh menjadi games ataupun Ya, permainan dalam betul. kalangan pelajar-pelajar kan. Tadi apa saya cakap game kan? Kita main game kuis dengan anak-anak murid. Boleh, madam. Saya suka. Okey, adik-adik semua kalau ada yang nak jawab, boleh jawab sebab saya nak ambil markah, madam. Boleh. Kita nak tengok siapakah yang bakal mendapat tempat pertama. Cewa. Okey. Baik, madam. Okey, medium soal ya. Apakah kombinasi nombor apakah untuk menghasilkan 7? Okey, siapa yang nak jawab angkat tangan? Boleh menggunakan bahan maujud yang Okey, ada di Umar. rumah. Silakan Umar. Kalau ada contohnya, itu nampaknya Umar tengah mengira. Madam, mungkin dia menggunakan sempua. Kalau kawan saya cakap sempurna, madam. Tiba-tiba saya teringat lagu Indonesia tu, Sempurna. Baik. Okey, ibunya sedang membantu. Dia membantu. Umar. Okey, itu dia. Dia menggunakan apa ni? Biskut. So Biskut. menjadikan 7 adalah 4 dan 3. Betul. Okey. Betul ke Umar? Umar nak buat macam tu ke? 4-3 4 dan 3. Betul, madam. 4 dan 3. Jadi tu 7. 7. Jadi markah untuk Umar betul lah. Markahnya Betul. ialah 5 markah. 5 Kita bagi. markah untuk Umar. Kuis yang pertama itu dia. 5 markah dulu. Yap. First ni kita bagi 5 dulu, madam. Ya. Tak boleh bagi banyak-banyak. Okey. So itu maksudnya Umar memahami konsep yang cikgu madam sampaikan Ya, tadi. betul. Untuk jadikan 7 adalah kombinasi 4 dan juga 3. Baik, madam. Seterusnya, madam. Okey, soalan seterusnya. Ya. Apakah kombinasi untuk dapatkan hasil tambah 8? Apakah kombinasi nombor? Okey. Siapa? Okey, Alif. Okey, Alif. Silakan, Alif. Nampaknya Alif juga sedang mengira ataupun menggunakan konsep yang madam sebutkan tadi. Ya, Kita betul. boleh gunakan bahan-bahan maujud yang ada di sekitar kita. Ya, permainan pun kan? boleh. Ya. Murid-murid yang dekat rumah ada permainan ke sekeliling, mereka pun boleh Ya, guna. boleh asalkan perkara itu kita boleh jadikan seperti mana yang dikehendaki oleh soalan. Ya, betul. Kalau 8, bagaimanakah kombinasinya? Baik. Adakah Umar, adakah Alif dah siap untuk tunjukkan kepada kita? Wow, itu dia. Apakah yang digunakan bahan oleh Alif? Wah, kuih samprit. Kuih samprit ke tu? Wow, ya Allah, favourite saya tu. Sedap je. Baik, so masuk kombinasi yang digunakan adalah apa dia? Berapa Alif? Ini guna kuih samprit, madam. Kuih samprit madam lah. Madam bagi kuih samprit kat dia. Saya tak dapat, madam. Sedih kecil hati saya. Okey, so kombinasi yang Alif gunakan apa? 4-4 ke 4-3 ke bagaimana? Ya, Apa Alif dia susun. Alif? 4. Oh, Empat, 4 dan 4. empat. Okey, betul Alif. Betul. Okey. 4 kuih samprit madam ditambah dengan 4 kuih samprit madam jadinya 8 madam. Ya, betul, Itu dia. 8. Tepat berapa markah madam untuk Alif? Okey, kita bagi 5 markah untuk 5 Alif. markah untuk Alif juga. Baik, nampaknya sengit ni antara Alif dan juga Umar. Baik. Seterusnya madam. Okey, seterusnya untuk menghasilkan 10. Okey. 10, apakah kombinasi nombor yang anda gunakan? Okey, sekali lagi kita kira sama-sama. Kita kira 1. Okey, siapa turun dulu? Madam tengok siapa madam nak pilih. 1, 2, 3. Alia Sofia. Alia. Baik, Alia. Silakan Alia. Okey. Nampaknya sama juga. Masing-masing semua ada bahan-bahan tersendiri betul. yang dah disediakan. Mungkin kalau macam anda ada yang meminati bola kan. So boleh juga guna bola-bola yang ada dekat rumah sebagai bahan maujud untuk mengimplementasikan konsep yang madam sampaikan tadi. Baik. Betul. Nampaknya batang aiskrim. Alia suka makan aiskrim lah madam. Baik, yang digunakan adalah 4 dan 5. 5 dan Oh, sorry. Boleh. Tak nampak lagi satu tadi. 5 dan 5. Oh, 5 dan 5. Sebab betul. 10 tadi, madam. Betul? Betul? So, betul, madam? Betul. Ini Alia aiskrim tahu. madam bagi juga ke macam mana? Alia? Madam bagi ke mama beli? tak. Oh, tak.
Madam tak bagi. Okey, baik. So konsepnya betul, Madam? Betul. 5 jadinya 10. 10. Okey, 5 markah juga 5 untuk markah. Alia. Baik, tahniah Alia. Itu dia. Nampaknya rata-rata semua memahami, Madam dan boleh absorb dengan cepat konsep yang Madam sampaikan, dan saya rasa konsep ni pun agak mudah sebab kita boleh relatekan dengan apa benda yang kita suka. Kita tak boleh mengajar terus nombor, Azhar. Kita mengajar guna bahan maujud dulu. Jadi murid akan nampak jelas. Dan membayangkan macam Azhar cakap, boleh membayangkan. Ya, bukan sekadar mereka yang kecil saja suka, kita yang besar pun suka kan. Kita boleh relatekan dengan perkara-perkara yang kita suka, betul. tidak ada batasan. Betul. Baik, Madam. Ya. Saya rasa semua dah boleh absorb dan juga memahami konsep yang Madam sampaikan untuk yang pertama ni, dan kita nak bagi ruang dan peluang kepada mereka untuk ready dulu untuk yang kedua. Seterusnya nanti kepada anda yang belum lagi dapat markah, jangan risau, ada lagi soalan-soalannya, dan saya difahamkan next ni Madam akan tambah lagi markahnya. Kembali selepas ini dalam KPM bersama-sama dengan saya Azhar Helmi. Tadi kita dah belajar berkenaan dengan tambah dalam lingkungan 10, Madam, dan juga konsep yang Madam bawakan. So Madam cakap first thing first, kena faham dulu konsep yang mana untuk memudahkan supaya kita boleh relatekan dengan perkara-perkara yang berada di sekitar kita. Baik, Madam, kita nak teruskan sesi kelas kita, tapi sebelum itu, Madam, markah yang terkumpul setakat ini: Alif dapat 5 markah, Umar 5 markah, Alia 5 markah, manakala Aimi dan juga Amsyar belum lagi mendapat markah. Tapi jangan risau kerana untuk kali ini markahnya berganda. Baik, silakan, Madam. Okey, untuk seterusnya Azhar. Okey, tadi mereka dah menggunakan bahan maujud, Azhar. Okey, selepas menggunakan bahan maujud, mereka dah membayangkan. Barulah kita pergi kepada konkret pula, Azhar, menggunakan angka. Okey, jadi Azhar lihat di sini dan semua sekali lihat konsep tambah secara penyatuan set dan juga pengukuran pada garis nombor. Apa maksud penyatuan set? Okey, penyatuan set. Okey, Azhar lihat di sini ya. Okey, ada 2 bekas. Dalam bekas yang pertama ada berapa manik? Ada 2 manik. Ada 2 manik. Bekas yang ketiga ada berapa manik? Ada 3 manik. Ada 3 manik. Jadi, sekiranya Madam, okey, Azhar lihat ya. Madam bawa manik ini berdekat. Jadi, berapa jumlah manik kesemuanya? Ada 5, Madam. Ada 5. Alright. Jadi, apa Azhar nampak kan kat nampak, situ? Okey, seterusnya. Alright. Seterusnya tadi 2 tambah 3. Sekarang ni Madam bawa 3 tambah dengan 2 dia jadi 5 juga, Madam. Tak jadi 5. Okay. Tapi Azhar, konsep yang betulnya ialah sekiranya tadi Azhar kebiasaannya Azhar lihat. Okey. Azhar lihat 2 ditambah kepada 3 sebenarnya, Azhar. Tadi Azhar sebut 3 tambah 2. Okey, Azhar lihat. Sekali lagi. Alright. Madam nak jelaskan betul-betul. Okey, baik. 2. Ini 3 stay kat sini, Azhar. 3 stay. 2 ditambah kepada 3, Azhar. Maknanya ayat matematiknya ialah 3 tambah 2. Okey. Sebab 3 ni stay kat sini. Dia menunggu 2. Yang tambah masuk Okey. Itu adalah konsep yang betul, Azhar. So 3 tambah 2. 3 tambah 2 jadinya 5. 3 tambah 2 tadi adalah 2 tambah 3 yang tadi kan. 3 datang. 3 datang. Kedua jadi 2 tambah 3. Ada juga, Azhar, di tengah-tengah, Azhar. Okey, kita cantumkan. Okey. Wah. Kita kena angkat macam ini, masukkan bersama. Jumlahnya keseluruhan adalah 5. Okay, itu namanya penyatuan set. Ada 3 cara penyatuan set. Okey, begitu juga, Azhar, sekiranya boleh juga menggunakan pada garis nombor. Soalan 2 tambah 3. 2 tambah 3. Alright. So, untuk menggunakan garis nombor, kita boleh mengajar murid-murid 2 sini bergerak anak panah 3 kah
Tiga kali. 1, 2, dua, 3. Berhenti di mana? Okey. Berhenti Lima, pada madam. nombor Lima. 5. Jadi jumlahnya ialah 5. Alright. Untuk dalam bahasa Inggeris pula Azhar, 2 plus 3 equals to 5. Okey, baik. So mungkin kalau kita gunakan konsep yang pertama tadi, kita membayangkan contoh 2 chicken chop ditambah dengan 3 lamb chop, so jadinya 5. Oh, sedapnya main chop-chop ni kami dah. Okey. Okey. Alright. So dari situ mereka belajar penyatuan set yang betul, cara yang betul dan juga boleh menggunakan garis nombor. Garis nombor. Baik, madam. Alright. Baik, Azhar. seterusnya, madam. Okey, sekarang kita tanya murid-murid. Alright. Berapa markah, madam, nak bagi untuk kali ni? Dalam bahasa Inggeris, Azhar. Okey. Okey, itu 10 marks. 10 marks. 10 marks. Okey, siapa yang nak Okay, dapatkan are you 10 ready? marks? Alright. Are you ready, students? Okey, semua Ready? dah ready, madam. Put up your green light. Alright, itu okay. dia. Good. Okay. Baik. The question is? Yes, question is 4 plus 3 equals 4 plus 3 equal. Okey, kita Can you kira please sekejap, write down semua on turunkan your dulu. whiteboard? Okey, nanti naikkan sama-sama. 1, 1, 2, 3. Okey. Omar, madam. Omar. Omar, Okay. silakan Omar. 2 plus 3 equals to 2 plus 3. 2 plus 3 nampaknya dia sedang siapkan madam Ya. Ini Oh. namanya belajar bentuk persamaan, Azhar. Okey. Yep. Tadi penyatuan set dia dah tahu, dia dah membayangkan. Yep. Jadi kita terus kepada garis nombor dan lebih kepada konkret iaitu nombor. Okey. Bila nak tambah, kita mengajar mereka dalam bentuk persamaan. Itu dia, madam. 2 plus 3 equals to 5. Yes, good. Good job. Jawapan. So, Omar Correct. get 10 marks. Yes, Alright. 10 marks. Tahniah, Omar. Okay. Alright, another question, madam. Okay, question number 2. Ready? Yep. 6 plus 2 equals to 6 plus 2. Okey, kejap. Turunkan dulu. Okay, put down. 1, 2, 3. Okey, nampaknya macam Aimi Imanina. Aimi Imanina. Yes, Baik, your please. turn, Aimi Imanina. What is the answer? Nampaknya fokus pelajar-pelajar kita ni menggunakan konsep dan juga orang kata berjalan kira yang macam mana betul. madam sebutkan Ini tadi. bentuk persamaan. Bentuk persamaan. Bentuk persamaan. Okey, so 6 plus 2 equals to 8. 8, yes. Okey. So jawapannya Correct. betul, madam? Yes, 10 marks. Correct. So you get 10 marks. Alright, Okey, tahniah. Azhar. Ada lagi satu cara Yep. kita membilang terus. Kalau Azhar lihat, Yep. murid buat persamaan kan, bentuk persamaan. Yep. Dari segi dia bayangkan, dari segi pengiraan, Yep. bilang terus maknanya Azhar. Okey, semua boleh lihat di sini, bilang terus. Azhar lihat ya. Yep. Antara murid-murid yang Madam Lela ajar, Madam lebih suka kepada membilang terus. Kenapa membilang terus? Okey. 3 Okey. tambah dengan 2 Yep. sama dengan 3 ni lebih besar. Okey. Simpan. Simpan. Bila simpan, dia dah simpan kat sini. Yep. 2 just 2. 3 simpan 4, 5. So jawapan dia 5. Okey. Sebab tu anak-anak murid Madam, dia lebih pantas pengiraan. Okey, kalau 7 tambah 3, mana lebih besar? Murid dah tahu 7. 7 simpan. So, bilang 8, terus. 9, 10. So jawapan dia 10. Itu namanya membilang Yep. terus. Begitu juga Azhar, 6 tambah 4. Mana Ya. lebih besar murid-murid? 6, madam. 6 simpan. Yep. So 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Itu mereka mengira pantas. Ya. Itu namanya bentuk persamaan. Bentuk persamaan. Okey juga, boleh juga mengajar mereka dalam bentuk lazim. Ya. Bentuk lazim juga sangat penting. Alright. Bentuk lazim sangat penting. 3 tambah 2. Kita bagi contoh mudah, Azhar. Baik, madam. Okey. So, convert to vertical form maknanya bentuk lazim. 2, ni 3 kan? Okey. 3 tambah 2 2, sama dengan 5. 5. Ini namanya vertical
form. Okey. So dua bentuk yes, untuk dua menjawab bentuk. persoalan. Yes. Okey. So konsep ini adalah konsep yang boleh digunakan juga membilang secara terus. Contoh Yes. kalau mungkin kita kan dapat RM3 simpan dalam bank, so ada kat tangan 2. Pandai so, Azhar. Ya, betul. Pandai, betul. Saya boleh dapat 10 markah tak, madam? Saya bagi 50 markah. 50 markah. Contoh Orang marah yang- cikgu, madam. Tak adil katanya. Apa sekali jawab dapat 50 markah. Baik, madam. Kita dah dapat untuk konsep ini membilang secara terus. Mungkin kejap lagi kita nak test juga sekali lagi, madam. Boleh, boleh, Kan, boleh. saya rasa untuk memberi ruang kepada Amsha juga untuk menjawab sekejap saja lagi. Tapi kita nak berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Madam, kita tengok markah yang terkumpul tadi. Umar mendapat 15 markah, Aimi yang kedua 10 markah, Alif 5 markah, Alia juga 5 markah. Baik, Amsha tadi sempat bisik kat saya, madam. Ya. Katanya, abang tak perhatilah abang, saya tak dapat jawab ni kan. Saya dah angkat tapi tak dipanggil. Kita bagilah satu soalan, Okey, madam. kita boleh bagi peluang kat Dan Amsha. soalan ini digandakan markahnya, madam. 15 markah. 15 markah. Kalau Amsha dapat jawab, so Amsha dapat, you got 15 marks. 15 marks. Okey, silakan, madam. Okay, Amsha. 5 plus 3 equals to... Okey. Okay. Buat ayat persamaan and convert to vertical form. Tukar kepada bentuk lazim. Seperti yang tadi kita dah Ya, belajar betul. sebelum kita berehat tadi. Kan, so tukar kepada vertical form. Ya, betul. Madam, So 5 plus 3 equals to... nampaknya Amsha tengah fokus, madam, nak siapkan untuk mendapatkan 15 marks. Ya. Dan kepada anda yang lain, jangan risau juga sebab ada lagi another one question untuk student-student ataupun pelajar-pelajar yang berada di Google Meet bersama dengan kita. Baik, itu dia, madam. Okey, Jalan kira yang betul. ditunjukkan oleh Amsha. 5 plus 3 equals to 8. 8. Yes. Okey, Azhar, tengok ya. Cara dia tulis pun dia dah faham. 5 tambah di sini, Azhar. Dia tambah sebab tadi dia dah relate dengan bahan maujud tadi. 5 tambah 3 sama dengan 8. Okey, so betul, madam. Ya, betul. 15 Wow, markah. tahniah Amsha tu. Orang kata hero selalu last-last, madam. Dia sekali sapu 15 mark dia dapat. Baik. 15 marks. Okey, madam. Kita ada lagi satu soalan ke, madam? Okey, kita bagilah satu soalan lagi. Okey, siapa last cepat Azhar. dia dapat ini menentukan siapakah yang bakal memenangi kita punya kuis kita pada pagi inilah. Hadiahnya adalah bernilai RM1 daripada ibu anda masing-masing. Marah mak, alamak nak kena bagi pula. Baik, madam, teruskan, madam. Okey, soalannya 6 plus 4 equals. Yap. Write down on your whiteboard. 6 plus 4 equals to. Buat vertical form, bentuk lazim. Okey. Siapa nak jawab? Okey, boleh tulis jawab dulu. Nanti kita akan tengok siapa cepat Hurry dia up, dapat. hurry up. Okey. Kejap. Turunkan dulu. Okay. Dulu. Put on your green light. Okey. Alright. Kita akan kira 1, 2, 3. Siapa cepat, dia jawab dan dia akan mendapat markah sekiranya betul. Baik, kita kira 1, 2, 3. Siapakah, madam? Sekali lagi, one more time. Kita nak bagi adil dan saksama. 1, 2, 3. Wah, semua laju lah, madam. Tapi saya nampak macam Umar lah. Umar. Baik, Umar. Silakan, Umar. Umar. Okey. Wow, good job, Umar. Yes, correct. Dah dapat jawapan. Dah angkat tinggi sikit, Umar. Angkat tinggi sikit. Itu dia. 6 plus
4 equals to 10. Dalam bentuk lazim. Bentuk lazim. Baik, itu jawapannya betul, madam? Betul. 10 markah untuk Umar. So, jawapannya betul. Dan markah yang terkumpul setakat ini yang menjuarai kuis kita pada pagi Siapa, ini, Azhar? Umar dapat 25 markah. Manakala tempat yang kedua, hero kita tadi itu Amsyar dapat 15 markah. Wow, diam-diam Umi berisi Kemudian Aimi 10 markah dan juga Alif dan Alia berkongsi mata yang sama 5 markah. Itu dia, madam. So, alhamdulillah kita dapat selesaikan kita punya pembelajaran kita pada pagi ini dengan literasi dan numerasi matematik tahap tambah dalam lingkungan 10. Madam. Okey, baik, madam. Biasanya dalam tambah dalam lingkungan 10 ni, madam. Kalau pelajar-pelajar sekolah rendah lah untuk tahap 1 ni, mungkin kalau kesalahan ataupun kebiasaannya apa yang mereka lakukan? Kesalahan-kesalahan yang mungkin biasa mereka lakukan dalam proses tambah dalam lingkungan 10 ni, madam. Okey, Azhar. Sekiranya mereka tidak tahu konsep, mereka akan kecuaian dalam pengiraan. Dalam matematik, kalau cuai, memang salahlah jawapan. Jadi, itu sebab madam lebih suka mengajar menggunakan bahan maujud. Mereka dapat membayangkan, mereka mengira. Kita drill mereka dengan pengiraan, kira-kira. Guna tangan, guna bahan maujud. Baru mereka tukar kepada persamaan. Kita ajar persamaan bentuk lazim. Itu yang bilang terus. Yang lebih besar simpan kat sini. Yang kecil kira. InsyaAllah mereka tidak akan kecuaian pengiraan. Tadi madam ada tunjukkan berkenaan dengan kiraan lazim, secara lazim formatnya. So, sekiranya adakah soalan peperiksaan kalau minta mungkin disediakan cara kiraannya dalam bentuk lazim, tetapi pelajar mungkin ada yang terkeliru ataupun confused. Teringat lemang, teringat kuih raya sebagainya. So, jawapan tu dijawab dalam bentuk macam ni, tidak secara lazim. Adakah akan tetap ada markah ataupun akan berlaku pengurangan markah kat situ? Okey, soalan Azhar tu sangat bagus. Kalau sekiranya murid yang menggunakan bentuk persamaan ni adalah mereka dapat mengira secara cepat. Maknanya dia bilang terus. Kalau sekiranya murid menggunakan bentuk lazim juga dapat markah. Untuk bentuk lazim sangat penting, Azhar. Sebab untuk tahap 1 dia menggunakan ruangan one saja. One tu adalah SAR. Ni rumah SAR, Azhar. Ni pun rumah SAR. Tapi bila kita mengajar bentuk lazim untuk tahap 1, bila mereka tahap 2, mereka akan menggunakan 2 kolom, Azhar. Okey, 2 nilai tempat, iaitu SAR dan puluh. Azhar nampak? Jadi bentuk lazim ni sangat penting. Sekiranya soalan dia 36 tambah 4. Kalau mereka boleh bilang terus, mereka simpan 36. Sebab masa dah tahap 1 dia dah tahu. Bilang terus, nombor yang besar simpan. Tapi sekiranya dalam bentuk lazim tahap 2, makin lama makin banyak, bila nilai nombor. Jadi perlu buat bentuk lazim. Jadi bentuk lazim ni menyelamatkan pengiraan mereka. Dan mungkin lebih memudahkan juga. Pengiraan. Madam, itu dia. So, kepada anda, tahniah kepada adik-adik kita semua dapat berjaya menjawab persoalan kuis dan juga memahami secara tak langsung. Saya yakin dan percaya semua memahami konsep dan juga cara kiraan yang disampaikan oleh Cikgu Leila sebentar tadi. Madam, mungkin juga kepada penonton kita dekat rumah, katanya tak acik lah, madam, pelajar-pelajar Google Meet dapat madam kan, boleh bagi banyak tips, bagi banyak jalan kira. So, sebenarnya mungkin ada tips yang mudah juga untuk pelajar-pelajar kita dekat rumah. Yang bagi yang rasa pelajar-pelajar sekolah rendah dekat rumah rasa saya pun nak belajar, nak menguasai, nak pandai matematik, nak cintakan matematik ni, madam. Mungkin ada tips, madam? Okey, tipsnya ialah jangan malas mengira. Bila kita nak pandai matematik, kita kena rajin. Rajin mengulang kaji. Mengulang kaji dari segi apa? Membeli buku-buku latihan di pustaka rakyat, membeli buku latihan di mana-mana kedai buku. Jadi benda perkara itu, bila kita buat latihan, selalu buat latihan dan faham konsep, murid akan berjaya dalam matematik. Itu dia. Yang penting jangan malas. Kalau malas, memang tidak ada apa yang boleh mengubah anda melainkan diri anda sendiri. Dan saya yakin dan percaya sebenarnya antara teknik yang disampaikan oleh Cikgu Leila tadi, sebenarnya kita boleh relatekan sepanjang 24 jam kehidupan kita kan. Pergi kedai, nampak satu benda, wah, ini kalau 3 saya ada 3, saya nak beli lagi 2 jadi 5. Kan? So boleh relatekan dalam 24 jam. Ambil kita yang bermain nilai nombor yang besar. Nilai nombor yang besar. So kita main seolah-olah macam games lah, madam. Betul. Itu dia. Baik, madam, kita dah sampai
sampai ke penghujung untuk segmen kita belajar literasi dan numerasi matematik tambah dalam lingkungan sekolah. Dan juga Madam, kita akan tutup kita punya sesi kelas kita pada pagi ini dengan nyanyian. Nyanyian lagu nombor. Belanja anda semua nyanyi secara live lagu nombor. Dan mungkin adik-adik kita tahu juga dekat Google Meet. So boleh juga sambil-sambil kita enjoy dan kita join sekali nyanyi sama-sama. Jom kita nak mengira. 1 tambah 1 jumlah berapa? 1 tambah 1 jumlahnya 2. 1 tambah 2 cubalah kira. 1 tambah 2 jawabnya 3. Ewah. Mari mengira bersama-sama. Ilmu berguna hingga dewasa. 1 tambah 3 jumlah berapa? 1 tambah 3 jumlahnya 4. 1 tambah